Hadirin dan hadirat sekalian, kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk Datuk Seri Mukris Tun Mahathir Mohamad. Ha? Okey, Pak Man tak nak speak. Jadi awak speech dengan saya dengan tu. Okey. Ni nampak ke kalau di sini? Macam ni. Boleh. Ataupun nanti bila saya ya. Saya ambil kursi sekejap. Ucap betul makan. Oh, okey. Kejap. Orang semua. Tuan-tuan, kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk tetamu kenamaan kita yang berhormat Datuk Seri Mukris Tun Dr. Mahathir. Bersatu! 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 Oh. Pak, kena macam tu, Pak. Kena macam saya cakap ni. Datuk Seri ke pentas pertama untuk memula majlis. Okey. Atau saya nak komen sikit dekat di masa rakyat ada. Dia orang nak jumpa dia. Untuk makluman, dapat program daripada pagi tadi futsal. Okey. Ya, disertai 1,000 anak muda negeri Melaka. Okey, nak beritahu. Lepas tu ni kedua rakyat. Lepas ni tadi santai di restoran Roti Canai Okey. di Bacang. Okey. Sini dan juga terus pergi ke Maitana lepas ni. Selamat masa tak? Untuk maklumat para hadirin sekalian, pagi tadi kita telah berlangsungnya kejohanan futsal tertutup Piala Yang Berhormat Datuk Seri Mukris. Kehadiran kira-kira
1,000 orang dan anak muda ya, dan kita berjaya mengumpulkan kira-kira lebih daripada 110 pasukan bertanding untuk dalam kejohanan tersebut. Seterusnya, selepas merasmikan kejohanan tersebut, Datuk Seri Mukhris telah beramah mesra dengan rakyat negeri Melaka di kedai roti canai Arang Batu. Dan kayu arang, minta maaf. Dan sambutannya amatlah menggalakkan. Dan selepas ini Datuk Seri Mukhris akan bergerak ke Masjid Tanah untuk majlis seterusnya. Okey. Kita persilakan Datuk Seri Mukhris ke pentas dengan diiringi oleh Saudara Rizwan Yusof, Pak Wan, Ketua Pendaftar PBBM Negeri Melaka. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Salam bersatu, salam perjuangan. Hello, ni hao, vanakkam. Yang kita raikan, yang berhormat Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir Mohamad. Kita berikan tepukan. Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Air Hitam di Kedah, Saudara Rizwan Yusof atau Pak Wan, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PBBM merangkap Kota Pendaftaran PBBM Negeri Melaka, Saudara Muhammad Rafiq Naizam Mohidin, Pengerusi Pengelola Kejohanan yang merupakan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Tetamu-tetamu kehormat daripada rakan-rakan Pakatan Harapan, Saudara Guitek, Saudara Guitek Komisi Keadilan, dan kita juga mengalu-alukan kehadiran Saudara Guitek daripada Parti Keadilan dan Saudara Dol yang merupakan juga naib pengerusi pengelola kenduri rakyat. Okay. Ahli-ahli jawatan kuasa PBBM dan Pakatan Harapan pelbagai peringkat, dan tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sekalian. Anak helang mencari makan, anak merbah menyanyi menari. Selamat datang kami ucapkan, ukhuwah berpadu di majlis ini. Selamat datang ke Kenduri Rakyat bersama Yang Berhormat Datuk Seri Mukhris Tun Dr. Mahathir. Bagi pihak pengelola Kenduri Rakyat, saya berbesar hati untuk mengucapkan selamat datang kepada tetamu hormat kita Yang Berhormat Datuk Seri Mukhris. Besar harapan kami semoga kehadiran Datuk Seri dapat menarik sokongan masyarakat Bertam Hulu dan rakyat negeri Melaka amnya untuk menyertai dan menyokong perjuangan PBBM bersama rakan-rakan Pakatan Harapan. Seterusnya, saya ingin menjemput Pengerusi Pengelola Kenduri Rakyat Saudara Rafiq Naizam Mohidin yang merupakan ahli MPT PBBM untuk memberikan kata-kata aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Apa khabar orang Bertam Hulu? Apa khabar orang Melaka? Apa khabar orang Tangga Batu? Terima kasih. Yang berhormat Datuk Seri Mukhris Tun Dr. Mahathir, Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Beri tepukan tuan-tuan. Yang bahagia Saudara Rizwan Yusof, Ketua Pendaftar di peringkat negeri yang juga Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi, Datuk Mahathir yang juga Tuan Tanah. Kepada program kita pada hari ini, Ketua Bahagian Jasin Datuk Osman, Ketua Bahagian Bukit Katil Saudara Zairi Subuh, Naib Pengerusi Amanah Melaka Saudara Guitek, Pengerusi Keadilan Cabang Tangga Batu Saudara Dol, Naib Pengerusi Keadilan Cabang Tangga Batu
Saudara Zamzuri Ketua Bahagian, Alur Gajah, penggerak-penggerak kenduri rakyat kita pada hari ini, seterusnya tuan-tuan yang saya kasihi sekalian. Kita lalu-lalukan ketibaan sahabat kita daripada DAP juga. Nick, jemput ke depan. Pertama, saya ucap terima kasih kepada Datuk Seri Mukris kerana sudi datang ke Melaka. Bukan saja berjumpa dengan tuan-tuan di Bertam Hulu pada hari ini, tetapi seperti mana kata sahabat saya pengurusi majlis tadi, kita atur program yang cukup padat daripada belah pagi sehinggalah ke petang hari, tuan-tuan. Untuk makluman semua, pagi tadi Datuk Seri bersama anak muda negeri Melaka. Anak muda negeri Melaka yang terdiri daripada lebih 1,000 orang, yang mana mereka berkumpul di spot Planet Cheng untuk menyertai kejohanan futsal Piala Yang Berhormat Datuk Seri. Tuan-tuan, saya ni dulu Exco Pemuda UMNO Malaysia. Dulu orang kuat UMNO, biasa anjurkan futsal. Biasa UMNO ni tuan-tuan, dia bagi free saja yuran, tak payah bayar. Tetapi tuan-tuan, saya tak pernah lebih 70 penyertaan anjuran saya. Tetapi di bawah Parti Pribumi Bersatu Malaysia, satu fenomena baru bukan saja di peringkat nasional, tetapi di peringkat negeri Melaka, yang dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang presidennya Tan Sri Datuk Haji Mayuddin Yassin, Timbalan Presiden Datuk Seri Mukris yang ada bersama kita pada hari ini. Penyertaannya menjangkau 121 pasukan, tuan-tuan. Yang saya rasa kagum juga, yang saya rasa hairan juga, tuan-tuan, walaupun kena bayar RM100, anak muda Melaka tetap masuk pertandingan kejohanan yang kita anjurkan. Inilah, tuan-tuan, satu gelombang baru yang kita rasai. Selepas ini Datuk Seri akan ke, sebentar tadi beliau lepas futsal pergi ke kedai warung roti canai kayu arang. Roti canai kayu arang, tuan-tuan tahulah keadaannya begitu padat, dan beliau dikerumuni oleh rakyat berbilang kaum. Puluhan masuk Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dan sekarang ni beliau bersama dengan tuan-tuan, orang Bertam Hulu, orang Melaka, dalam kenduri rakyat, dan selepas ini beliau akan ke Masjid Tanam. Inilah satu fenomena baru. Kalau tuan-tuan lihat, Tun Dr. Mahathir dah datang Melaka, saya ingat 3-4 kali, tuan-tuan. Tun Mahathir ni sayang Melaka, tuan-tuan. Dia dah datang 3-4 kali. Setiap kali Tun Dr. Mahathir datang, 5,000, 6,000 orang Melaka keluar, tuan-tuan, bersama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Inilah satu fenomena baru, tuan-tuan. Kenapakah terjadi seperti ini? Kerana tidak lain dan tidak bukan, gelombang rakyat, suara rakyat, semangat rakyat telah pun berkobar-kobar dan bersedia untuk melakukan perubahan pada PRU yang ke-14, tuan-tuan. Betul? Tuan-tuan dah bersedia untuk berubah? Tuan-tuan, hari ini kita rasa seksa, tuan-tuan. Kita rasa sakit. Tidak kira rakyat berbilang kaum, betul tidak? Tahun baru hari itu kita dihadiahkan dengan hadiah tahun baru, kenaikan minyak. Baru-baru ini kaum Tionghoa pun ada. Kita sambut kongsi facai, Datuk Seri Najib bagi lagi ampau 2%, petrol naik lagi. Harga minyak, tuan-tuan, naik. Saya hairan, tuan-tuan, saya pergi ke Kampung Kerubung, ada satu makcik tu, nama dia Makcik Sariah. Dia kata, Encik Rafiq, saya dah jadi ahli UMNO ni 30-40 tahun. Jadi saya sebenarnya ikutkan sayang kepada UMNO, tetapi saya tengok hari ni kehidupan rakyat yang begitu perit dan susah. Dia kata RM50 dulu dia dapat ikan masin, telur masin, toge dapat, mi dapat, semua dapat, macam-macam. Kuih tiaw dapat, macam-macam. Minyak masak, gula, tepung. Tapi saya tanya Makcik Sariah, sekarang RM50, makcik dapat apa? Saya dapat 2 botol minyak je, Encik Rafiq. 2 botol minyak je, tuan-tuan. Inilah yang terjadi pada hari ini. Ketika kita dalam keadaan sempit, ketika kita ada dalam keadaan tersepit, tertekan, pemimpin kita yang tuan-tuan semua sayangi, Datuk Seri Najib, ada 2.6 bilion dalam akaun peribadi, tuan-tuan. Jadi inilah yang kita alami sekarang. Jadi tuan-tuan, saya harap orang Melaka kena bersedia bertukar, kerana ini isu kedaulatan negara kita.
Bukan saja kecurian wang berbilion-bilion ringgit terjadi dalam negara, tetapi tuan-tuan, dalam pada pemimpin Barisan Nasional dan UMNO mencuri berbilion-bilion ringgit, rakyat susah tuan-tuan merempat tuan-tuan. Betul? Bukan senang tuan-tuan rakyat hari ini. Dan baru-baru ini Tun Mahathir bangkitkan isu kedaulatan. Kedaulatan negara kita tuan-tuan. Sejak merdeka tuan-tuan, tidak pernah ada penghijrahan besar-besaran rakyat asing ke negara kita. Tetapi tuan-tuan, baru-baru ini Datuk Seri Najib bersetuju menubuhkan satu projek Forest City yang mana akan bawa 700,000 rakyat, bukan rakyat Cina Malaysia, rakyat Cina daripada China untuk dibawa ke Johor Bahru. Dan katalah setiap keluarga ada 3 orang, seorang isteri, seorang anak, ada 2-3 juta rakyat Cina daripada China datang ke sini. Saya ada kawan-kawan, uncle, bangsa Cina yang lain, Malaysia. Saya tanya, you sukakah ramai-ramai orang Cina China datang sini? Saya tak suka, dia kata. Betul tak, uncle? Ramai-ramai datang sini, orang Cina Malaysia pun tak suka, kerana ini melibatkan kedaulatan negara. Jadi tuan-tuan, orang Melayu, orang Malaysia, orang Melayu Malaysia, orang Cina Malaysia, orang India Malaysia, nak beli rumah pun tak ada lagi, dia duk buat rumah untuk rakyat Cina daripada China. Inilah tuan-tuan, pemberian tanah secara besar-besaran. Hutang-hutang yang dikumpul begitu tinggi, dan jika tidak dapat dibayar, akan didapat penggandaian tanah daripada kerajaan kita sendiri. Jadi tuan-tuan, saya tak berhajat nak cakap panjang. Saya harap orang Melaka bersedia berubah. Pilihan raya tak lama lagi tuan-tuan. Kita bukannya jumpa tuan-tuan pilihan raya saja. Parti kita parti baru tuan-tuan. Beri kita peluang. Dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan kita dah ada lebih 100,000 ahli. Kalau kita diberi 1 tahun, insya-Allah kita dapat lebih daripada 1 juta, insya-Allah. Terima kasih. Azan pun dah berbunyi. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan laluan kepada azan.
Meneruskan tradisi orang Melaka, saya ingin berpantun. Dari Jerlun ke Betam Hulu, singgah santai di Pantai Kelebang. Rakyat Melaka dalam menunggu, Datuk Seri Mukris selamat datang. Tiba masa yang kita nanti-nantikan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Mukris Tun Mahathir untuk memberikan ucapan dan menyampaikan amanat untuk orang-orang Betam Hulu dan rakyat Melaka. Dipersilakan, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar orang Melaka semua? Yang semati Pak Wan, saudara Tuan Mak Yusof, ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PPBM, yang semati saudara Rafiq Naiza Muhyiddin, juga ahli MPT PPBM, ketua-ketua bahagian, rakan-rakan daripada Pakatan Harapan, daripada PKR, DAP dan Parti Amanah Negara, khususnya yang kita raikan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Yang pertamanya saya bersyukur kepada Allah SWT tengah hari ini dalam cuaca yang begitu panas, tapi angin pun jelas sikit-sikit, kita dapat bersama di kampung Betam Hulu ni. Dan saya ucap terima kasih tuan-tuan kerana sudi hadir bersama-sama dengan kita dalam kenduri rakyat ni. Dan maklumlah, kita ni bukan pihak yang berkuasa, bukan kerajaan peringkat negeri maupun di peringkat nasional, tapi tuan-tuan sudi hadir ni pun alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak dan tahniah saya ucapkan. Agaknya berkumpulnya kita hari ini di sini tak lain tak bukan kerana ada rasa tak puas hati, rasa tertekan, rasa yang begitu terbeban orang kata dengan keadaan hidup kita seharian. Kalau dulu kita tak terasa begini. Kalau dulu kalaupun duit kita kecil, gaji tak apa banyak, niaga pun untung sikit-sikit, tetapi kerana kos sara hidup kita terkawal, maka kita masih lagi dapat menyara hidup. Pastikan ada makanan atas meja, ada bubung atas kepala, ada pakaian atas bahu anak-anak kita. Tak ada masalah nak hantar anak ke sekolah. Ada saja duit lebih-lebih ni, hari-hari minggu seperti hari ni, bolehlah bawa belanja anak-anak keluar, beli barang sikit-sikit, mainan ke, ataupun bagi makan yang sedap-sedap. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan, kos sara hidup kita meningkat. Ada yang kaitkan dengan GST. Saya ingat lagi suatu ketika dahulu bila GST ni awal-awal diumumkan, beberapa orang menteri, malah Perdana Menteri sendiri pun bercakap mengenai GST ni. Jaminan demi jaminan diberikan kepada rakyat supaya tak rasa resah, tak rasa bimbang. Jaminan diberikan bahawa hari ini laksanakan GST, besok harga barang turun, kata dia. Dia boleh memberi jaminan bahawa harga barang akan turun dengan adanya GST. Seingat saya lagi, seorang timbalan menteri CGPA dia 3.85 tuan. Keputusan peperiksaan dia 3.85. Ini dia sendiri yang cakap, bukan kita yang cakap. Dia kata hari ni kita buat GST, tuan-tuan akan tengok harga barang akan turun. Dengar cakap saya ni, saya ulang sekali lagi. Ini dia yang cakap tuan-tuan. Buat saya GST, besoknya harga barang akan turun. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya, dengan GST ni harga barang turun ke naik tuan-tuan? Kebanyakannya baik. Kalau nak katakan kebanyakan ataupun kesemuanya naik. Saya tak tahu lagi apa barang yang harganya turun setelah kita laksanakan GST ni. Kerana kalau kita fikirkan pun, bila ditambah lagi 6%, mestilah naik, macam mana boleh turun? Dan yang saya rasa tak puas hati sangat, dan saya ingat tuan-tuan pun merasai perkara ni,
disebut bahawa beberapa perkara akan terkawal harga barangnya. Antara lain dia kata GST ni tak ada kesan kepada perubatan. Semua perkhidmatan kesihatan kita tak akan naik harga kerana GST. Kemudian dia kata pendidikan pun terkecuali daripada GST. Tidak akan ada kenaikan kos belanja pendidikan anak-anak kita dengan adanya GST ni. Dan banyak lagi perkara disebut tuan-tuan dan puan-puan, termasuklah harga barang makanan. Sebaliknya apa yang kita lihat, memang pun harga barang naik, yang berkait dengan kesihatan pun naik. Suatu ketika dahulu menteri besar tuan-tuan, kalau di negeri Melaka ni ketua menteri, tapi bagi kami di negeri Kedah menteri besar. Saya dulu bergelar yang amat berhormat, menteri besar Kedah. Sekarang ni masih lagi yang berhormat, dia buang yang amat tengah-tengah tu dah tak ada dah. Dulu YAB, sekarang ni tinggal YB saja. Tak apalah tu. Soal jawatan, soal pangkat ni semua tuan-tuan dan puan-puan, ini dunia saja tuan-tuan dan puan-puan. Bukannya kita boleh bawa mati pun. Kalau dia nak ambil lah, kita rela, kita serahkan kepada mereka. Kerana tak sanggup dan tak rela nak mempertahankan kemungkaran yang dibuat oleh pemimpin negara kita sendiri, tak lain tak bukan Najib Razak namanya tuan-tuan. Dan bukan setakat Najib Razak, ada seorang lagi, Rosmah Mansur, agaknya tuan-tuan kenal juga nama ni. Suatu saya menteri besar tuan-tuan dan puan-puan, salah satu tugas saya ialah saya juga menjadi pengurusi Kedah Medical Center, iaitu sebuah hospital swasta yang sebahagiannya dipunyai oleh kerajaan negeri melalui anak syarikat kerajaan PKNK. Dan sebagai pengurusi bagi syarikat tersebut yang ada hospital, kalau di Melaka ni pun banyak hospital swasta, jadi saya pun pengurusikan beberapa mesyuarat lembaga pengarah, tak kurang daripada 2 kali setahun. Dan dalam mesyuarat-mesyuarat itu, saya ingat sekali itu saya tanya, saya cuma nak mendapat pengesahan supaya diminitkan dalam mesyuarat ini nanti bahawa tidak ada kenaikan kos akibat daripada GST di dalam perkhidmatan yang kita buat bagi rakyat yang datang ke hospital ini. Betul ataupun tidak, saya tanya dalam mesyuarat lembaga pengarah itu. Nampaknya mereka senyap, tak ada yang menjawab soalan saya. Bila dah tengok tak ada menjawab ni, maka saya tanya sekali lagi, ada tak kenaikan akibat daripada GST? Kerana seingat saya, tak kurang daripada 3 kali Perdana Menteri dan Menteri Kesihatan mengumumkan bahawa dengan adanya GST ini, perkhidmatan kesihatan dalam hospital, termasuk dalam hospital swasta tuan-tuan dan puan-puan, tidak akan naik. Dan itu satu jaminan yang diberikan kepada kita berulang-ulang kali. Jadi saya tanya soalan ini, akhirnya kita dapat tahu sebenarnya memang ada kenaikan kos kerana khidmat pakar medical itu, pakar dalam hospital itu dianggap sebagai satu perkhidmatan, maka semua perkhidmatan itu dikenakan GST. Jadi inilah antara perkara-perkara yang menimbulkan rasa marah dan tak puas hati saya, malah kecewa juga. Kerana saya juga ketika itu seorang ketua negeri mewakili UMNO dan Barisan Nasional tuan-tuan dan puan. Di mana saya nak letak muka? Macam mana saya nak menjawab kepada rakyat? Rakyat yang telah mengundi kami, yang telah memilih kami untuk menubuhkan kerajaan, untuk menjadi exco, untuk menjadi menteri besar. Tetapi bila ada keputusan-keputusan yang dibuat di peringkat nasional, iaitu di peringkat Perdana Menteri dan menteri-menteri yang lain, yang sebenarnya bukan setakat tidak mengota janji, tetapi memungkiri janji.
janji yang dibuat tetapi dia mungkir. Dan saya kata kalau ini yang berlaku, maka tentulah rakyat akan timbul rasa marah. Dan akhirnya bila kita berdepan dalam pilihan raya umum nanti, rakyat akan memberi satu kata putus yang akan tidak lagi memihak kepada kerajaan yang sedia ada, iaitu BN ketika itu. Itu baru satu perkara. Bila saya tengok kos sara hidup tuan-tuan dan puan-puan, daging lembu pun mula-mula dulu belasan ringgit saja sekilo, 18 ringgit, 19 ringgit, kemudian naik sikit 20, 21 ringgit, boleh tahan lagi lah. Tapi kebelakangan ini tuan-tuan dan puan-puan, sekilo daging dah sampai mencecah 31 ringgit pun ada, termasuk di Kedah. 31 ringgit sekilo. Maka kita boleh anggaplah daging ini bukan lagi untuk orang yang berpendapatan rendah. Orang yang gaji sikit tak mampu makan daging. Tapi bukan daging saja tuan-tuan. Bagi kami di Kedah ni, makanan harian kami selain daripada beras, nasi, ikan terbenung. Ini kira ikan marhain. Orang biasa-biasa saja makan ikan ni. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, kalau dulunya boleh beli 4, 5, 6 ringgit sekilo, sekarang ni 17 ringgit. 17 ringgit tuan-tuan. Ini satu fenomena yang begitu luar biasa. Bukannya tak cukup ikan di laut tuan-tuan, tetapi harga melambung kerana perkhidmatan yang terlibat di dalam industri perikanan itu. Harga minyak naik, subsidi ditarik. Kemudian bila ada kenderaan yang bawa ikan-ikan ini, kenderaan itu dianggap sebagai perkhidmatan, kena pula minyak dah naik, perkhidmatan pula kena GST. Maka ini berkait-kait tuan-tuan dan puan-puan, makanan asas bagi rakyat kita, rakyat yang berpendapatan rendah sekalipun, sekarang ini dah melambung naik harganya. Sambil-sambil rakyat tertekan dengan harga ataupun kos sara hidup yang meningkat ini, pada waktu yang sama tuan-tuan dan puan-puan, ini yang sangat-sangat kita rasa marah dan kecewa. Pemimpin kita pula hidup berfoya-foya, hidup mewah-mewah tuan-tuan dan puan-puan, dengan wang yang melimpah-limpah, wang yang dicuri daripada rakyat. Wang ini bukannya datang daripada usaha dia sendiri. Tidak ada dalam dunia ini seorang pemimpin negara, tuan-tuan dan puan-puan, presiden maupun Perdana Menteri, tuan-tuan, yang ada dalam akaun peribadi dalam banknya jumlah duit berbilion-bilion, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada dalam dunia ni. Berapa 1 bilion ini, tuan? 1,000 juta. 1,000 juta ringgit. Kalau 2.6 bilion, 2,600 juta ringgit. Dan ini satu jumlah yang tak pernah dia nafikan. Awal-awal dulu, bila kita tanya, cerita ni dah terbongkar, akhbar asing yang laporkan. Bila kita tanya betul ataupun tak betul ni Datuk Seri, dia kata tak betul. Dalam ucapan dia, ada dalam YouTube tuan-tuan dan puan, disebut, dia kata, takkanlah saya sebodoh itu. Kalaupun saya penyamun, dia kata, itu pun kalaupun saya penyamun, terima duit sebanyak itu masuk dalam akaun peribadi saya di sini, di Malaysia ni. Jadi dia tak mengaku. Selang seminggu selepas itu, sekali lagi timbalan menteri yang 3.85 tuan-tuan, dia pula membuat pengumuman, duit yang masuk dalam akaun peribadi Perdana Menteri itu bukan daripada 1MDB. Kita tak pernah tanya pun soalan tu. Dia pula yang kaitkan, dia pula yang kata tak ada kena-mengena duit yang masuk dalam akaun peribadi Perdana Menteri itu dengan 1MDB. Dengan satu ayat itu saja bermaksud memang ada duit masuk dalam akaun peribadi Perdana Menteri. Kemudian Peguam Negara pula, orang baru yang diganti ni, dia pula buat pengumuman, tuan-tuan dan puan, duit itu sebenarnya derma daripada Pak Arab. Ada Tok Arab bagi duit ni. Jadi agak ada kan, kalau kita tunggu lama lagi,
macam-macam lagi cerita yang tak ada kaitan ataupun bertentangan dengan kenyataan yang dibuat sebelum itu. Sekarang ini memang dah mengaku bukan setakat duit Pak Arab bagi, tapi dia pulangkan balik duit itu kepada Pak Arab. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita hari ini. Tak lama lagi Raja Arab Saudi akan datang mengunjung kita di sini. King Salman Abdul Aziz, Raja Arab Saudi, akan datang ke Malaysia. Sudah banyak menteri-menteri termasuk Menteri Datuk Rahman Dahlan mengeluarkan kenyataan mengalu-alukan lawatan rasmi daripada Raja Arab Saudi. Kita nak tahu hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau King Salman Raja Arab Saudi nak datang ke Malaysia, dengan penuh hormatnya kita nak minta baginda mengeluarkan kenyataan terang-terang bahawa duit 2,600 juta ringgit bersamaan 681 juta dolar yang dikatakan masuk dalam akaun peribadi Perdana Menteri itu benar-benar datang daripada kerabat di Raja Arab Saudi. Kita nak pengesahan itu. Kemudian sekali lagi satu pengesahan bahawa benar apa yang diumumkan oleh Peguam Negara bahawa 620 juta dolar daripada angka tersebut tadi, daripada 618 juta dolar tinggal 620 juta dolar dipulangkan balik kepada kerabat di Raja Arab Saudi. Kalau dia nak datang ke sini, tuan-tuan dan puan-puan, dan tak sentuh perkara ini, maka kita boleh faham Najib Razak dan kerajaan yang ada sekarang akan gunakan media. Dia akan tunjukkan kepada rakyat, tengok, memang betul lah apa yang kami kata sebelum ini, bahawa Arab Saudi telah menderma jumlah yang sebegitu banyak kepada Perdana Menteri. Kononnya untuk membantu UMNO dalam pilihan raya, kononnya nak melawan ISIS, kononnya nak lawan Yahudi di Palestin, macam-macam lagi alasan diberikan. Tetapi tidak ada satu kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi, jauh sekali lah Raja Arab Saudi sendiri. Jadi kalau baginda nak datang ke Malaysia ini, kita mendesak supaya satu kenyataan yang jelas mengenai perkara ini dibuat. Kerana ini soal integriti pemimpin negara dan integriti kerajaan yang sedia ada. Kalau tak ada, cakap tak ada. Kalau ada, beritahu ada. Dan apa tujuan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini tuan, saya ingat tuan-tuan pun dah tahu lebih kurang banyak dah cerita mengenai 1MDB ni. Hutang yang sudah mencecah 53,000 juta ringgit. 53,000 juta ringgit ini bukan saya reka, tuan-tuan dan puan-puan. Ini dalam laporan PAC, laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara. Jawatan kuasa ini daripada parlimen, tuan-tuan. Dalam parlimen itu ditubuhkan jawatan kuasa ini, dia siasat, dia mendapat laporan daripada pengaudit negara yang di OSA kan. Laporan itu dirahsiakan, tuan-tuan. Walaupun awal-awal tu Perdana Menteri kata, dia janji, dia kata janganlah soal sangat mengenai 1MDB ni, bagi Auditor General kita, pengaudit negara kita siasat dulu, kemudian kita baca laporan dia, barulah kita buat kesimpulan. Jadi pengaudit negara pun buatlah siasatan. Dia punya laporan dia agak tebal, tuan-tuan dan puan, beratus muka surat juga. Akhirnya Perdana Menteri sendiri kata laporan itu rahsia kerajaan, rahsia rasmi. Maka kita semua tak boleh baca seperti mana yang dia janjikan sebelum ini. Jadi dalam laporan ini dah kata 1MDB ini hutang dia 53,000 juta ringgit. Kemudian ditanggung pula, dijamin oleh kerajaan. Maksudnya kerajaan yang kena bayar. Kalau kerajaan kena bayar, duit siapa kerajaan pakai, tuan-tuan dan puan? Betul je, duit yang tuan-tuan bayar GST itu. Duit itulah yang digunakan untuk tampung balik lubang besar yang telah digali oleh 1MDB.
Itu pun belum cukup lagi tuan nak selesaikan masalah ni. Sebab kerajaan memang tak ada duit. Kerajaan tak ada duit untuk membayar hutang-hutang ni, nak menampung hutang yang terlalu besar ni. Tambah pula 27,000 juta daripada duit itu lesap. Dalam laporan PAC ni disebut duit itu tidak dapat dikesan katanya. Tak dapat dikesan ni sama dengan hilang. Kena songlap. Duit ni hilang tuan. Sebahagian daripada duit ini disyaki digunakan untuk membeli banyak hartanah di Amerika, di New York, di Los Angeles, di merata tempat. Dan melibatkan Riza Aziz, anak tiri Najib Razak, anak kandung Rosmah Mansur. 2 hari yang lepas, apa Riza Aziz kata tuan-tuan dan puan? Dia kata, mana saya tahu duit ini dicuri ataupun tidak oleh 1MDB. Saya cuma empunya hartanah yang tidak bersalah, katanya. Saya cuma empunya hartanah-hartanah ini yang mencecah nilai dia ratusan juta dolar, tuan-tuan dan puan, tetapi saya tidak bersalah. Itu kenyataan dia, tuan. Jadi dia tak pernah menafikan bahawa hartanah ini di bawah nama dia. Dari mana datangnya duit sebanyak itu? Riza Aziz yang berniaga pun tak seberapa, buat filem lucah, pergi berjudi di Las Vegas, hilang judi puluhan juta dolar. Dari mana duit ini kalau tidak daripada sumber-sumber yang kita syaki, iaitu 1MDB. Jadi kalau nak kambus balik lubang hutang yang dibuat oleh 1MDB ini, apa yang kerajaan ataupun Najib Razak terpaksa buat, tuan-tuan dan puan? Apa yang dia buat sekarang, tuan-tuan dan puan? Dia cari siapa yang boleh bantu dia, siapa yang ada banyak duit, siapa yang ada minat dengan negara Malaysia ini. Apa saja dia minat, kita bagi saja kepada dia, asalkan dia bayar duit banyak. Bayar duit-duit ini, jadi kita guna duit ini nak tampung balik kerugian 1MDB. Jadi dalam perancangan dia, tuan-tuan dan puan, yang dia nampak ialah syarikat-syarikat gergasi daripada negara China. Syarikat-syarikat gergasi negara China ini duit melimpah ruah, tuan-tuan. Berlambat-lambat duit dia. Ada yang buat kerja kontrak sampai mencecah berbilion-bilion dolar setahun. Ada yang ada lesen bank dan macam-macam lagi dibuat. Mereka ini memang duk cari peluang. Kononnya nak melabur di dalam negara-negara asing, khususnya di kawasan ASEAN ini. Tetapi kebanyakan daripada projek-projek ini melibatkan tanah. Dia datang, dia beli tanah, tuan. Dia beli tanah, kalau kita pajak kepada dia boleh tahan lagi. Malah kami dulu di Kedah, suatu saya Menteri Besar, memang saya menarik pelaburan daripada China. Tetapi syaratnya ialah pajakan. Kita beri pajakan 30 tahun, paling banyak 60 tahun. Kemudian dia bangunkan kawasan itu untuk tujuan industri, tuan. Dia bagi peluang pekerjaan kepada orang tempatan kita. Dia bawa teknologi untuk mengajar orang kita. Maka orang kita pun dapat kerja, gaji pun lumayan. Jadi itulah yang memberi limpahan ekonomi kepada kawasan setempat. Tetapi apa yang Najib Razak buat ni berbeza, tuan. Bukan FDI, bukan pelaburan asing. Dia jual tanah. Dan terang-terang dia jual hak milik kekal, freehold. Kita kat sini, tuan, kita nak beli tanah pun payah, tuan. Orang Melayu pun nak beli tanah pun bukannya senang. Sebab saya tahu saya dulu pun pengurusi PTG, Pejabat Tanah dan Galian. Jadi nak lulus tu kita punyalah semak demi semak, nak pastikan orang tu memang mengusahakan tanah. Tetapi pihak asing ni dengan senang-senang, tuan-tuan dan puan, kerana banyak duit, dia boleh beli beratus-ratus hektar tanah. Malah ribuan hektar pun ada.
Dia beli, kita kata ni dia beli hak milik kekal. Najib Razak kata apa? Tipu. Mana ada hak milik kekal? Ini semua pajakan. 99 tahun. Bagi saya 99 tahun tu dah dekat-dekat hak milik kekal lah tu. Rupa-rupanya kita tengok di papan tanda depan Forest City di Johor Bahru, tuan-tuan, terang-terang ditulis kat situ hak milik kekal. Freehold lagi ditulis. Maksudnya Najib Razak, Perdana Menteri kita, kecoh kita, tuan-tuan. Dia tipu kita lagi. Dia boleh kata terang-terang 99 tahun, padahal papan tanda tu tulis kat situ freehold. Di siapa yang tipu siapa sebenarnya? Dan perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, sudah berlaku di negeri Melaka, tuan-tuan. Negeri Melaka ni pun terlibat. Sebab apa Melaka ni pun terlibat? Sebab dari turun-temurun, Melaka ini sebuah negeri yang begitu strategik. Dia berada di tempat yang paling sempit dalam Selat Melaka. Selat Melaka ini satu laluan perdagangan yang terpenting di dunia, tuan-tuan dan puan-puan. 1/3 daripada minyak seluruh dunia ini melalui Selat Melaka. Khususnya daripada negara-negara Arab ni nak dihantar ke negara seperti China, Jepun, Korea, kemudian terus ke Amerika kalau perlu pun. Kebanyakannya belah-belah sinilah. Laluan ini begitu penting dan strategik. Dan negara China mempunyai dasar nak menguasai semua laluan-laluan perdagangan supaya tidak akan tergugat penguasaan ekonomi dunia dia. Seperti mana kita tahu, pertumbuhan ekonomi negara China bertumbuh dengan begitu pesat sekali. Sudah menjadi ekonomi kedua terbesar di dunia. Kalau dia boleh pegang Malaysia ni, tuan-tuan dan puan-puan, itu satu kelebihan yang begitu besar bagi dia. Maka dalam banyak-banyak projek yang kita kira sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, tak kurang 60 projek yang melibatkan negara China di Malaysia sekarang ini. Ada yang melibatkan pelaburan, yang itu memang kita alu-alukan. Banyak juga yang melibatkan pembelian tanah, pajakan nak tambak tanah laut. Nah, itulah antara yang berlaku di negeri Melaka ini. Dengan tujuan dia nak buat pelabuhan, tuan-tuan. Kononnya pelabuhan ini ialah pelabuhan untuk kapal-kapal komersial ataupun kapal-kapal pelancongan. Tapi tengok saja apa yang berlaku di negara jiran kita, Sri Lanka. Awal-awal dulu buat satu pelabuhan, China yang labur, bina pelabuhan itu. Kemudian Sri Lanka tak mampu nak bayar balik, China ambil alih pelabuhan itu. Dan sekarang ini yang melabur di pelabuhan itu bukan kapal komersial, bukan kapal pelancong, tetapi kapal perang, tuan-tuan dan puan. Kapal perang. Jadi bayangkan, tuan-tuan dan puan, kapal perang daripada China melabuh di Kota Melaka, yang tak pernah berlaku sejak zaman Cheng Ho dulu. Kalau Laksamana Cheng Ho dulu datang ke Melaka untuk berdagang, kali ini, tuan-tuan dan puan, niat mereka itu kita nak kena was-was sikit. Sebab cara dia buat itu bukan untuk berdagang, tetapi untuk menguasai pelabuhan yang nak dibina nanti. Pajakan tanah ataupun tambakan laut dia nak bina nanti, kita nak kena tanya. Saya tak tahu kalau tuan-tuan ada tanya ke tidak dengan Ketua Menteri, tuan-tuan. Adakah tanah ini dipajak ataupun dijual sebagai hak milik kekal kepada negara China? Pelabuhan yang nak dibina ini siapa punya? Adakah ini hak milik Melaka ataupun hak milik sebuah syarikat daripada China? Apa keuntungannya kepada Melaka? Apa juga keuntungannya kepada negara Malaysia? Malah selain daripada itu, ada ke tidak perkara yang merugikan kita? Kerana nakkan duit daripada China, nak bayar hutang 1MDB ni, kita gadai semua hak dan maruah negara kita kepada puak-puak ini.
Jadi inilah yang sedang berlaku pada kita, tuan-tuan dan puan. Kepimpinan yang tidak lagi menjaga kepentingan rakyat, sebaliknya menjual hak kita kepada pihak asing yang memang ternanti-nanti untuk mendapat peluang seperti ini. Perkara ini tidak hanya berlaku di negara Malaysia saja, tetapi banyak negara-negara lain. Di Afrika, di Sri Lanka disebutkan tadi, dan macam-macam lagi. Dan kita bimbang, kalau ini dibiarkan, tuan-tuan dan puan, maka tergadailah masa depan anak cucu cicit kita, tuan-tuan. Kita nak mewariskan kepada anak cucu kita ini sebuah negara yang aman lagi makmur. Saya sangat-sangat bimbang dengan kepimpinan yang ada sekarang ini. Bukannya kita mewariskan perkara yang baik, tetapi hutang keliling pinggang, masalah demi masalah yang terpaksa mereka pula tanggung. Kalau itu berlaku, inilah kali pertama satu generasi gagal untuk melaksanakan tanggungjawabnya mewariskan negara ataupun dunia yang lebih selamat, lagi makmur kepada anak cucu dan cicit mereka. Hanya satu saja cara untuk selesaikan masalah ini. Tak lain tak bukan dengan kita menubuhkan kerajaan yang baru di negeri Melaka dan juga di Putrajaya. Tapi cakap saja mudah. Nak tubuh kerajaan mesti menang pilihan raya dulu. Nak menang pilihan raya kena dapat sokongan daripada rakyat seramai yang mungkin. Nak dapat sokongan daripada rakyat mesti ada pentasnya, ataupun kena ada wadah perjuangannya, iaitu sebuah parti politik. Dan itulah sebabnya Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini ditubuhkan, tuan-tuan dan puan. Kami berganding, kami bergabung dengan parti-parti dalam Pakatan Harapan. Bayangkan, tuan-tuan dan puan, Tun Mahathir boleh bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, boleh bersama dengan Lim Kit Siang. Benda ni tak terfikir boleh berlaku sebelum ini. Sekarang kami bersama, tuan-tuan dan puan. Dulu ni bermusuh-musuhan, banyak masalah, banyak isu yang menimbulkan rasa marah di antara satu sama lain. Kenapa kita sanggup bergabung, meletakkan ke tepi perbezaan-perbezaan pendapat mengenai pelbagai isu ini? Kerana musibah yang menanti kita, yang datangnya daripada Najib Razak, Osman Mansur dan rakan-rakan sekutunya itu jauh lebih besar mudaratnya daripada gabungan kita ni. Kalau kita tak dapat bersama bersatu, bergabung, berganding bahu, bergerak sederap untuk menewaskan kerajaan UMNO Barisan Nasional ni, tuan-tuan dan puan, maka kami risau apa sebenarnya akan berlaku kepada negara kita dalam masa hadapan ini. Maka itulah sebabnya kita merayu pada tuan-tuan dan puan, biarlah kita bersama-sama di dalam perjuangan ini. Kita kalau pun ada sikit-sikit bibit-bibit perselisihan di antara kita, ketepikan, tolak ke tepi terus. Kalau Tun Mahathir boleh lupakan perbezaan pendapat dia dengan Lim Kit Siang. Lim Kit Siang pun sama begitu juga. Saya ingat 2-3 kali dia masuk ISA pun kerana Tun Mahathir masuk ke Munting. Dia pun sanggup maafkan dan ketepikan semua perbezaan itu. Kalau Tun Mahathir boleh melawat di mahkamah Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai 2 kali, saya ingat. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun boleh melupakan semua perkara-perkara yang melibatkan kedua-dua pertentangan antara kedua-dua pihak ini. Maka saya ingat, tidak ada satu perkara pun mustahil bagi kita, tuan-tuan dan puan. Kita akan berjaya menumbangkan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional ini dengan sokongan tuan-tuan dan puan dan dengan restu daripada Allah SWT, insya-Allah. Ini yang kami nak. Tetapi takkan itu saja. Tentunya apa yang kami nak lakukan, tuan-tuan dan puan, tak lain tak bukan untuk membawa pembaharuan, untuk membawa transformasi. Rakan-rakan kita daripada PKR sebut perkataan reformasi. Memang itulah yang nak kita lakukan, tuan-tuan dan puan. Reformasi di dalam cara kita mentadbir negara ini. Banyak sangat rupa-rupanya.
masalah-masalah di dalam kerajaan ini yang begitu mudah disalahguna oleh pihak-pihak yang mempunyai kepala otak dia nak cari duit, nak menyamun saja, tuan-tuan. Tak pernah kita terfikir Perdana Menteri begitu berkuasa boleh ubah-ubah peguam negara sesuka hati dia. Kononnya mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong dengan alasan peguam negara sakit. Padahal tuan punya badan sendiri kata, aku sakit pun tak adalah sampai tak boleh laksanakan tugas. Tapi kena tukar. Rakan-rakan kita daripada Polis Diraja Malaysia, cawangan khas pun diganggu, tuan-tuan. Pegawai-pegawai yang diubah sana sini, diikat tangan. Maksudnya tak boleh nak buat kerja dia dengan sebaik mungkin. Petugas-petugas yang begitu bertanggungjawab daripada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, tuan-tuan, sampai ada yang berhenti macam itu saja kerana dah tak tahan dengan kerenah bukan birokrasi tetapi tekanan daripada pihak atasan supaya tak payah siasat Perdana Menteri. Jadi inilah semua perkara yang tak sepatutnya berlaku. Bila perkara ini dibenarkan, dibiarkan, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang jadi mangsa, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak rakyat jelata kita ni, orang-orang biasa ni yang menjadi mangsa ni. Dan kita sendiri merasakan harga barang naik, anak kita nak masuk universiti, beasiswa kena potong. Macam-macam lagi. Janji nak bina rumah kos rendah, rumah mampu milik, yang terbina hanya rumah yang kita mampu tengok saja, tuan-tuan. Jadi inilah masalah demi masalah. Berilah peluang kepada kami, tuan-tuan dan puan-puan. Kami akan buktikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mereformasikan kerajaan yang sedia ada ini, supaya ia lebih-lebih menepati cita rasa dan aspirasi tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita ni sebuah negara yang berwibawa seperti mana dulu. Saya sebenarnya, tuan-tuan, baru balik daripada luar negeri. Dulu, tuan-tuan dan puan-puan, mereka begitu kagum dengan Malaysia. Walaupun kita ni masih negara yang membangun, tetapi tak pernah dia rasa ragu-ragu, was-was bahawa Malaysia tak akan mencapai hasratnya untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Tetapi pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita dianggap sebagai sebuah negara kleptokrat. Saya pun baru nak belajar perkataan kleptokrat ni apa benda. Sebuah negara yang pemimpinnya curi duit rakyat dan bebas, tak payah bimbang dia ambil tindakan undang-undang. Satu dunia tahu cerita ni, tuan-tuan dan puan. Siasatan dilakukan di banyak negara, malah ramai sudah yang didakwa dan dihukum dah. Dihukum penjara pun dah ada. Yang kena buang negeri ada, yang kena tarik pasport ada, yang disiasat macam-macam dah dibuat. Tapi di negara Malaysia kita sendiri, tuan-tuan, kes tutup, tak ada kes. Jadi inilah yang menimbulkan rasa pelik warga dunia ni bila dia memandang kepada Malaysia. Dan kita ni sudah menjadi negara yang tidak lagi dihormati oleh banyak negara-negara yang lain. Jadi saya harap, marilah kita sama-sama menyelamatkan maruah, memulihkan martabat negara kita ini, tuan-tuan dan puan, dengan membawa pembaharuan ini. Sempena Pilihan Raya Umum ke-14 yang tak lama lagi, saya anggap biarlah kita memastikan bahawa kerajaan yang diberikan mandat itu adalah sebuah kerajaan yang berwibawa, yang tak lain tak bukan dianggotai oleh Pakatan Harapan dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, tuan-tuan dan puan. Buat masa ini tak payah soal dulu siapa calon Perdana Menteri yang datangnya daripada pihak kami. Kalau dia nak tanya soalan itu, kita tanya balik soalan kepada mereka. Siapa agaknya Perdana Menteri Barisan Nasional sekiranya na'udzubillah min zalik Barisan Nasional tetap menang dalam PRU14? Adakah Najib Razak lagi? Tanya dia soalan itu. Saya nak dengar jawapannya. Saya nak dengar daripada mulut pemimpin-pemimpin dalam Barisan Nasional, termasuk UMNO itu sendiri.
adakah Najib Razak ni masih lagi Perdana Menteri sekiranya BN ni menang dalam Piala 2014? Kami nak tahu jawapan tu. Sebelum dia tanya kita siapa Perdana Menteri kita. Yang itu dia kena jawab. Kalau masih Najib Razak, saya ingat awal-awal lagi belum masuk pilihan raya pun dah tumbang dah BN. Tapi bukan setakat Najib Razak sahaja tuan-tuan. Saya nak bagi penjelasan ni tinggal seminit saja. Tak kira lah siapa calon Perdana Menteri dia juga tuan-tuan. Kalau tidak Najib Razak, dia nak letak Zaid Hamidi ke, dia nak letak Isyamuddin Hussein ke, kita tolak saja UMNO dan Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan. Semua ni sama saja. Semua ni sama saja. Saya bercakap ini, tuan-tuan dan puan, bukan sebagai orang pembangkang lama, baru saja jinak-jinak jadi pembangkang. Saya ni bercakap sebagai bekas wakil kerajaan. Dulunya dalam UMNO peringkat persekutuan, Majlis Tertinggi UMNO. Dulunya pengurusi perhubungan UMNO Negeri Kedah. Ketua Menteri tuan-tuan di Ketua Melaka pun pengurusi perhubungan UMNO Negeri Melaka. Saya Ketua UMNO Kedah. Saya orang dalam tuan-tuan dan puan. Maklumat yang saya ada mengenai UMNO ni begitu banyak. Tapi sebanyak-banyak yang saya ada ni tak sebanyak Tan Sri Muhyiddin Yassin, timbalan Perdana Menteri dulu dan timbalan Presiden UMNO dulu. Sekarang ni Presiden PPBM. Sebanyak-banyak maklumat yang ada pada Tan Sri Muhyiddin Yassin tak sebanyak Tun Mahathir Mohamad, dulunya Presiden UMNO selama 22 tahun. Dan tidak ada seorang pemimpin pun dalam UMNO yang lebih banyak maklumat daripada Tun Mahathir mengenai UMNO itu sendiri. Jadi bila kami bercakap mengenai UMNO, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan kena dengar. Sebab ini bukan reka-reka, ini bukannya kabar-kabar angin, bukannya daripada pihak ketiga, tetapi daripada pengalaman kita sendiri sebagai penggerak UMNO, pemimpin UMNO peringkat negeri dan peringkat nasional. Jadi bila kami bercakap, tuan-tuan, percayalah, tidak ada sebarang niat selain daripada nak menyelamatkan negara Malaysia yang kita sayangi ini. Dan saya sangat-sangat khawatir kalau kita tak dapat lakukan, kalau kita tak berjaya, maka masa depan negara kita ini memanglah, saya ingat, tahulah tak tahu apa nak kata, tuan. Jadi saya serahkan pada tuan-tuan dan puan. Tentulah kita ni yang beragama Islam, kita berserah kepada Allah SWT. Moga-moga Allah memberi petunjuk dan hidayah kepada kita, supaya kejayaan insya-Allah yang bakal kita kecapi itu mendapat keredaan, berkat dan rahmat daripada Allah SWT juga insya-Allah. Saya menanti-nantikan suatu malam nanti tuan-tuan akan menjemput saya hadir di tempat ini juga untuk meraihkan kemenangan kita selepas pilihan raya umum 14. Saya ingat Pak Wan, rakan-rakan semua akan menyumbang 2-3 ekor lembu. Kita tumbangkan untuk kita kedui syukur di atas kemenangan itu insya-Allah. Saya yakin tuan-tuan dan puan, kalau kita ni niatnya baik, maka baik jugalah yang akan kita nikmati nanti insya-Allah. Jadi saya ucap terima kasih sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk Datuk Seri Dr. Mukhlis Mahathir. Bersatu! 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 Terima kasih kepada Datuk Mukhlis yang memberikan ucapan yang penuh berfaktah dan padat. Okey, saya harap hadirin dapat bersabar sebentar saja lagi. Sebelum kita menjamu selera, saya ingin menjemput doa. Okay. Tuan Haji Ramli Ihsan untuk membaca doa sebelum kita menjamu selera. Dipersilakan. إلى النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته أصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermohon kepadamu, selamatkanlah pemimpin kami, selamatkan negara dan negara kami, selamatkanlah keluarga kami, kurniakanlah kehormatan dan keselamatan, penjagaan perlindungan ke atas negeri kami, jadikanlah rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungilah kami dari perpecahan dan fitnah memfitnah, hasad dengki, dendam kesumat di dalam hati. Berkatilah hidup kami dan hindarilah negeri kami dan negara kami keseluruhan bencana dan bahaya. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu kemaafan dan kesehatan yang kekal, baik dari segi agama, dunia dan seterusnya di akhirat nanti. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, bapa-bapa kami, ibu-ibu kami, datuk-datuk kami. Ampunilah dosa-dosa ninda-ninda kami, guru-guru kami dan kesemua kaum muslimin dan mukminat, muslimin dan muslimat, baik yang hidup maupun yang telah mati. Dengan rahmat-Mu jua, wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya muzilan barakah, ya Allah, berikanlah kekuatan mental, rohani dan jasmani untuk kami terus berjuang demi untuk meneruskan perjuangan kami demi untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Kami berlindung kepadamu daripada lemas dan malas. Kami berlindung kepadamu daripada penakut dan kedekut. Kami berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan pengaruh orang. Kami berlindung kepadamu daripada hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak memberi manfaat, jiwa yang tidak tenang, doa yang tidak didengar, dan kami berlindung kepadamu daripada cubaan hidup dan cubaan mati. Ya Allah, jadikanlah majlis kenduri rakyat kami pada hari ini suatu perhimpunan yang dikasihi dan dirahmati, dan berpisahnya nanti kami dengan perpisahan yang terpelihara. Dan janganlah jadikan pada kami orang-orang yang bersama kami, orang-orang yang mengikut kami, orang-orang yang mendapat kecelakaan tidak mendapat rahmat, dan orang-orang yang tersikin dari rahmat. Oleh itu, kurniakanlah kami hidayah di sisimu serta mendapat rahmat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma birrana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma birrana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma birrana fima razaqtana wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Ramli Ihsan. Untuk memulakan jamuan kenduri rakyat, majlis mempersilakan Datuk Seri Mukris dengan diiringi oleh Saudara Rizwan Yusof dan Saudara Muhammad Rafiq Nizamuddin untuk menghidangkan makanan kepada 10 orang tetamu yang bertuah. Dipersilakan. Untuk makluman semua, juadah makan tengah hari kita pada tengah hari ini disediakan khas oleh Chef Papa Azam dan dibantu oleh Chef Mama Kak Ziladat. Terima kasih yang tak terhingga buat Encik Azam, Mama Zila dan para sukarelawan daripada Armada Sri Kandi PBBM dan semua penggerak PBBM bahagian Tangga Batu yang bertunggu lumus menyiapkan hidangan pada tengah hari ini.